Muzik berperanan besar dalam kehidupan manusia, dari peranan biasa menyediakan hiburan sehinggalah kepada mengeratkan hubungan antara negara. Terdapat perubahan besar pada muzik yang kita dengar masa ini, dari corak tradisional kepada bentuk baru kerana perubahan alat muzik itu sendiri. Kebanyakan dari alat muzik moden adalah pembaikan dari alat tradisional dengan bantuan teori-teori saintifik. Kita pun bertanya bagaimana orang Koratu dapat mencipta alat tradisional tanpa bantuan teori saintifik. Apakah yang menggerakkan mereka bagi mencipta alat-alat itu? Di negara Brunei Darussalam, alat muzik tradisional sudah muncul sejak pemerintahan Sultan kelima, iaitu Sultan Bolkiah. Perkara ini ada dalam rekod dinasti Song dari 960 hingga 1727 AD. Alat muzik tradisional Brunei sebahagian besarnya dicipta oleh 7 puak dalam bangsa Melayu Brunei, iaitu Melayu Kampung Air, Kedayan, Dusun, Murut, Belait, Tutung dan Bisaya. Kebanyakan alat-alat itu serupa bentuknya, cuma dibezakan dari segi nama. Antara alat muzik tradisional ialah gulintangan, gendang labik, tawak-tawak, canang, gong, gambus, biola, dombak, gandang sedaman, guriding, tangkung, seruling, umpung dan rabana. Negara Brunei Darussalam menyedari pentingnya mengekalkan muzik dan alat muzik tradisional. Ini dapat dilihat dengan adanya pertandingan bermain gulintangan antara sekolah-sekolah menengah dan yang kursus pembuatan gulintangan yang terdapat di pusat kraftangan. Dari gulintangan lahir pula gandang sedaman yang mengandungi 8 batang kayu sedaman berbagai ukuran tebal yang disusun dan menghasilkan bunyi yang berlainan. Gendang sedaman adalah alat muzik tradisional yang menyerupai alat moden xylophone dan diperbuat dari kayu sedaman. Masyarakat masa kini menganggap alat muzik itu sebagai satu alat yang mudah. Walau bagaimanapun, di zaman dulu, gendang sedaman bukan sekadar alat untuk hiburan, tetapi mengambil peranan utama sebagai media perhubungan di kalangan penduduk kampung. Menurut seorang yang mahir membuat gendang sedaman, Haji Junggal bin Jumat dari Puak Kedayan menyatakan pokok sedaman tidak besar, tingginya sekitar 20 kaki dan banyak terdapat di kawasan Marangking. Pohon sedaman tumbuh sendirinya. Buah sedaman menjadi makanan burung punai yang menyebarkan biji sedaman berselerak jauh ke dalam hutan.
Maka itu mereka yang berhajat mendapatkan pohon sedaman yang baik perlu berjalan berjam-jam jauh ke belantara. Biasanya sedaman yang baik dijadikan alat muzik ialah yang telah tumbuh antara 10 ke 15 tahun, seperti sedaman layang yang berkulit hijau. Bukan mudah untuk mengenal pokok sedaman dari pokok-pokok lain yang berselerak tumbuh dalam hutan. Namun, bagi Haji Junggal, pengetahuan dan pengalaman itu sudah ada padanya yang diperturunkan oleh warisan mereka dulu lagi. Pokok sedaman dibuang kulitnya dan dipotong-potong bagi memudahkan untuk dibawa keluar dari dalam hutan. Haji Junggal mempunyai sebuah bengkel kecil di rumahnya di Kampung Putat. Untuk melarik dan memotong, Haji Junggal menggunakan peralatan tradisional dan peralatan moden yang menggunakan tenaga elektrik. Antara alat tradisional yang digunakan ialah katam, beliung, pahat, gergaji. Dengan adanya peralatan baru, kerja-kerja memotong dan menghalusi kayu sedaman menjadi mudah. Namun pengalaman dan pengetahuan masih diperlukan bagi menghasilkan 8 batang kayu sedaman yang menghasilkan lain-lain bunyi. Mula-mula kita ni membuat ni gandang sedaman ni, itu ni sedaman namanya ni. Ini ni. Itu sedaman ni, sedaman hijau, sedaman layangnya kami ni. Itu dibuatkan gandang, paksa dikaring dululah. Ini sudah karing, itu dibuat macam ni. Ini tampik ni, dua macam ni. Paksa ditampik ni. Sudah ditampik. Ya tadi bisa-bisa ini ditarah dulu tarah. Tapi kadang ni lambat tu ditarah ataupun lambat tu diraut. Ada caranya yang paling baik. Tapi bukan peluangan dulu mana ada nih grinder nih. Tapi kadang ni kita ni ngambil mudah. Ngambil sanang daripada beraut. Ini peraut ni namanya, pisau peraut. Dulu macam mana ni caranya nah. Berautnya ini macam mana. Dulu ni. Ya tak kadang ni dia lagi di beraut tu turun payah rasanya lah peraut tu. Jadi dijadikan macam mana. Kunun-kununnya ini mudan sedikit lah. Nah. Ini pakai grind. Ini grind ini kita mesti macam mana. Ukuran kayu sedaman yang diletakkan atas ajung-ajung mengeluarkan bunyi yang berlainan. Ada bunyi sangau dan ada pula bunyi tajam. Ya tak kita ni kan mantis bunyinya ni kan ada pembezaannya, ada pembezaan bunyi ni nyaring atau sangau ataupun 1 2 3 tu. Jadi ya caranya macam ni orang dulu kan. Ya tadi nah. Ini kan ni sangau. Sangau ni ini ya tadi ni dicari ni ceritanya. Ya daripada ini tampik 2-nya kami ni. Tampik 2 ni macam ni tampik 2 ngam-ngam. Jadi kalau kita ni ambil 1/4. 1/4 artinya macam ni nah. Nipis. Jadi ini ada bunyi sedikit ni. Ada bunyinya kan? Ada bunyinya kan? Ya kita melalihkan daripada ini 1 2 3 macam mana ceritanya. Jadi ini ambil dulu sangau.
Kalau ambil sangau, ini yang nyaring. Nah, jadi artinya yang nyaring itu sebelah sini. Jadi artinya sangau sebelah sini lah, ataupun sebelah sini itu ikut kesikapan seorang-seorang lah, kiri atau kanan. Nah, dengar bunyinya itu. Jadi ini, tampik duanya kami, tampik dua. Jadi artinya kalau dalam pelajaran 1/2. Artinya setengah. Tampik 2. Tapi bunyinya sama nih sekarang. Ini aku kan membuat kondiksinya gandang sedaman ini kan, ya terpaksa dibuatkan kondiksi ini tempat mengampaikan itu kan nyorang katani mengampaikan, tapi nyorang karangani kondiksi tempatnya pendudukan. Kita ini mau dibuat ini. Ini namanya kayu ini, nama kami orang sini namanya madang sisik. Madang sisik nih namanya nih. Nah, jadi ini paksa aku buat macam ini nah. Dipotong. Nah, sudah dipotong tuh paksa jadi pelang dihalusi, dibabisai. Tetap dibayar dan kan dibayar nipis. Kalau lo tabalan aja baik tuh. Kalau lo nipis nah jemangana tuh soalnya dia karang digam dilantang nah mangana. Lantak tuh itu. Sudah siap itu ya. Bila sudah dibantok nih, membawa bisainya kami. Sama kan tuh. Jadi caranya diikatnya nih, jangan supaya nyorong dipupuh nih kan lari. Nah. Jadi kita nih ada ide sendirilah. Sendiri kita nih memikirkan yang ia ndak boleh lari atau yang ia ndak kesana kemari. Ini kalau kan kesana kemari itu ya sudah tuh kugam apatah lagi. Jadi penghabisannya kubalikan double seeder. Jadi kalau ya angkat sedikit. Mana lari itu kan? Ini boleh pupuh cuma tuh lupa tuh. Ya tahanunya tuh. Jadi seterusnya lah daripada ani sampai tak kemari nih dia nukan Gendang sedaman biasanya dimainkan oleh kumpulan 7 etnik Brunei, terutama kalangan yang bermastautin di darat, seperti orang Kadayan, Dusun, dan Murut. Mari kita ikuti persembahan dari Puak Kadayan terdiri dari keluarga Haji Junggal. Gendang sedaman sering kedengaran semasa menuai padi. Bila gendang ini dimainkan, itu sebagai petanda bahawa padi sudah menguning. Masyarakat kampung mula turun ke sawah dan beramai-ramai menuai padi.
Selain itu, gendang sedaman juga dimainkan dalam majlis-majlis keramaian seperti majlis kahwin. Pada zaman awal, tiada ada hiburan dari perkhidmatan radio, apalagi perkhidmatan televisyen. Jadi, gendang sedaman berperanan sebagai media hiburan. Jadi, gendang sedaman ini sebenarnya ya permainan kanak-kanak je ni. Jadi pada orang tua tu mengajar kanak-kanak. Jadi kanak-kanak ini kalau dia diajar dia pandai bergandang tu. Jadi ambillah sedaman tu. Jadi kita dites dulu tu. Mana yang baik bunyinya tu serupa macam bunyi kelintangan apa macam tu atau apakah ada damit ada bahasa tu. Itu yang diambil. Jadi bila kanak-kanak itu sudah belajar sekarang, orang tua-tua ini mengajar. Pada waktu itu, padi ditanam bukan setakat di bendang. Ada juga orang menanam padi di lereng-lereng bukit. Jika mereka menghendakkan bantuan orang kampung dalam urusan penanaman padi ini, mereka akan bermain gendang sedaman. Jiran-jiran akan turun membantu. Maknanya, gendang sedaman dijadikan sebagai alat komunikasi. Permainan guling tangan sedaman merupakan satu permainan tradisi masyarakat Murut. Jadi, pada masa sekarang, permainan guling tangan sedaman ini jarang dimainkan kerana pada masa sekarang masyarakat Murut memiliki satu guling tangan yang biasa kita mainkan. Jadi mengenai dengan permainan guling tangan sedaman ini jarang dimainkan pada masa sekarang. Dan kalau kita melihat permainan guling tangan ini pada masa-masa yang lalu ataupun di zaman-zaman masyarakat Murut, memang permainan guling tangan sedaman ini dimainkan termasuk sekali di dalam masyarakat Murut berpadi. Jadi sebagai menghiburkan rasa lelah ataupun nyorang kita ni berunai ngalih, jadi permainan guling tangan kayu sedaman ini dimainkan. Dari samping itu juga permainan ini dimainkan dalam memberikan apa kata orang, memanggil masyarakat Murut yang lain untuk bersama-sama bergotong royong. Kerana kita ni mengetahui bahawa masyarakat Murut pada zaman dulu memang selalu bergotong royong dan satu dengan yang lain. Jadi dalam mereka berpadi, mereka juga akan memainkan alat guling tangan ini untuk memberikan apa kata orang, peringatan ataupun memanggil masyarakat Murut yang lain yang ada di sekeliling untuk memberikan bantuan, bukan saja di dalam menanam padi, juga dalam mengetam padi. Jadi mengenai dengan permainan guling tangan sedaman ini, kalau dilihat pada zaman dahulu, ianya dimainkan bukan saja di dalam menanam padi, tetapi juga dalam majlis-majlis yang berupa dalam lingkungan rumah panjang. Jadi mereka masyarakat Murut hidup dalam rumah panjang. Jadi permainan guling tangan ini dimainkan kerana ia mempunyai satu bunyi yang kurang kuat. Jadi ia digunakan untuk menghiburkan mereka yang hadir dalam sesuatu majlis perkahwinan dan sebagainya. Di masa sekarang, seperti saya katakan tadi, permainan guling tangan sedaman ini tidak lagi, bukan tidak dimainkan, tapi jarang dimainkan, terutama sekali generasi masa sekarang. Jadi permainan guling tangan sedaman ini jarang dimainkan pada masa sekarang. Orang remaja masa kini kurang dadahan bagi bermain gendang sedaman. Jika ada usaha ke arah mengembangkan muzik tradisional ini, hasilnya boleh dapat diketengahkan. Sebagai contoh, sebuah kumpulan mempopularkan gendang sedaman.
Mereka bermain dan diundang ke majlis-majlis rasmi yang dihadiri oleh masyarakat tempatan dan pelawat luar negeri. Gendang sedaman boleh dimainkan secara sendirian atau digandingkan dengan alat-alat muzik lain, termasuk alat-alat muzik moden. Dengan demikian, di samping lagu-lagu tradisional, pemain gendang sedaman yang mahir boleh memainkan irama kontemporari. Selain nyanyian, gendang sedaman boleh dijadikan alat muzik pengiring untuk tarian-tarian tradisional. Sayangnya masa ini hanya kalangan orang lama di kalangan orang dusun dan kedayan yang menyukai gendang sedaman. Jika tidak segera diperturunkan kepada generasi baru, gendang sedaman yang menjadi tumpuan masyarakat lama mungkin akan pupus.